Adakah awak semua telah bersedia dengan topik pembelajaran kita pada hari ini? Apakah topik tersebut? Iaitu gaya bahasa. Sebelum tu, cikgu nak tanya, awak semua pernah dengar gaya bahasa sebelum ini? Pernah. Kalau pernah, apa yang awak faham tentang gaya bahasa? Macam metafora. Anafora. Ya, betul. Apa-apa yang awak sebut tadi merupakan contoh-contoh gaya bahasa yang akan kita pelajari sebentar lagi dan akan kita analisis dalam gurindam beberapa petua hidup. Baiklah, kita teruskan dengan maksud gaya bahasa. Baiklah, gaya bahasa ialah dua rangkai kata yang membawa maksud, cara pemakaian bahasa dari segi pemilihan dan penyusunan sesuatu perkataan atau ayat sehingga menimbulkan kesan kepada pembaca. Maksud di sini adalah cara bahasa tersebut dipilih dan disusun sehingga menimbulkan kesan yang indah apabila dibaca maupun didengar. So, boleh faham sekarang? Boleh. Okey, sekarang kita teruskan dengan jenis gaya bahasa. Secara umumnya, gaya bahasa terbagi kepada 4 jenis, iaitu perbandingan, pertentangan, penyirnaan, dan pengulangan. Perbandingan di sini terbagi kepada 3, iaitu gaya bahasa metafora, seperti yang kawan awak sebut sebentar tadi. Selepas itu personifikasi, simile. Manakala pertentangan adalah daripada hyperbola dan inversi. Seterusnya penyirnaan hanya satu, iaitu sinkop. Dan yang terakhir iaitu gaya bahasa pengulangan terdiri daripada gaya bahasa anafora, epifora, repetisi dan rima. Okay, sekarang kita teruskan dengan maksud setiap gaya bahasa tersebut. Teruskan dengan gaya bahasa metafora, iaitu bermaksud gabungan rangkai kata konkret dan abstrak yang menerbitkan makna tersurat. Sebelum tu awak tahu kan konkret dan abstrak? Konkret ialah sesuatu yang maujud, yang boleh dilihat, boleh dirasa ataupun disentuh oleh kita. Manakala abstrak adalah sesuatu yang tak boleh disentuh, dirasa oleh kita. Contoh yang cikgu bagi di sini adalah angin membelai pipiku. Seterusnya adalah gaya bahasa simile yang bermaksud perbandingan sesuatu keadaan atau benda lain yang diikuti oleh kata-kata seperti, iaitu perbandingan. Contoh perkataan tersebut adalah bak, laksana, bagai, ibarat, umpama, persis, macam dan serupa. Maksudnya, selagi puisi tersebut mengandungi perkataan tersebut, maka berlakunya penggunaan gaya bahasa simile. Seterusnya adalah gaya bahasa hyperbola. Hyperbola adalah bermaksud menyatakan sesuatu perkara secara berlebih-lebihan yang bertujuan menekankan sesuatu perkara. Okay, contoh yang cikgu bagi di sini ialah cakap-cakap gunung, isinya lembah sampah. Dia tekankan gunung dan lembah sampah, sesuatu yang berlawanan. Maksud puisi tersebut ialah seseorang tersebut bercakap atau berkata-kata seperti gunung. Gunung yang besar, dia bercakap besar. Tetapi apabila disuruh buat, disuruh janjikan, dia tak dapat janjikan. Itu adalah maksud puisi tersebut. Dan seterusnya ialah gaya bahasa inversi yang bermaksud pembalikan kata, ayat atau rangkai kata yang bertujuan menimbulkan kelainan bunyi. Okey, contoh yang cikgu bagi di sini adalah punah hidupku. Perkataan sebenarnya yang formal adalah hidupku punah, tetapi rangkai kata tersebut dibalikkan menjadi punah hidupku. Okey, kita teruskan dengan gaya bahasa sinkop yang amat popular dalam penulisan kreatif. Okey, maksud di sini adalah pengguguran huruf yang membentuk singkatan bagi sesuatu perkataan. Contoh yang cikgu bagi di sini adalah tidak, yang digugurkan huruf I dan D membentuk tak. Dan seterusnya cikgu bagi contoh aku yang disingkatkan menjadi ku. Okey, cikgu nak tanya apa lagi contoh sinkop yang banyak digunakan? Kamu jadi mu, engkau jadi kau. Ya, betul. Kata kamu yang disingkatkan menjadi mu, manakala engkau disingkatkan menjadi kau. Itu adalah contoh-contoh sinkop. Okey, sekarang kita teruskan. Tapi, adakah anda semua masih boleh teruskan? Baiklah, kita teruskan melalui aktiviti match. Okey, di sini adalah
anafora. Anafora bermaksud pengulangan kata di awal baris yang sejajar atau berturutan. Maksudnya sama ada dalam sebuah rangkap tu, satu rangkap tersebut berlakunya pengulangan kata di awal baris. Jadi siapa yang nak cari mana satukah contoh bagi gaya bahasa anafora di sini? Ya Ali, apakah contoh tersebut? Aku merana, aku sesara. Betul, yaitu berlakunya pengulangan perkataan aku. Itu aku merana, aku sengsara, aku tersiksa. Itu pengulangan perkataan aku di awal baris. Oke, seterusnya adalah epifora. Epifora adalah pengulangan kata di akhir baris yang sejajar atau berturutan. Ini pula berlawanan dengan gaya bahasa anafora karena berlakunya pengulangan kata di akhir baris. Siapa pula yang nak bagi contoh dia? Matchkan contoh epifora. Saya. Ya, Siti, apakah contoh tersebut? Hati tergugah, jiwa tergugah. Betul. Itu berlakunya pengulangan kata Tergugah. ya, tergugah, yaitu hati tergugah, jiwa tergugah. Oke, kita teruskan dengan repetisi. Repetisi adalah pengulangan kata dalam baris atau ayat. Oke, siapa nak bagi contoh? Yes, Mac, apakah contoh tersebut? Mulut mesti manis, mulut mesti ramah, hati mesti Ya, baik. betul. Itu berlakunya pengulangan apa, Mac? Mesti. Betul, pengulangan perkataan mesti. Oke, mulut mesti manis, mulut mesti ramah, dan hati mesti baik. Betul. Dan akhir sekali ialah gaya bahasa rima yang bermaksud bunyi atau kata atau huruf yang sama di akhir baris dalam satu rangkap tersebut. Contoh apa yang tinggal sekarang? Yang sungguh. Ya, contohnya adalah sungguh bumi ini tenat, rakyat sudah penat, selingkaran kita tak lagi selamat. Itu adalah berlakunya gaya bahasa rima, iaitu bunyi nat, nat, dan nat. Oke, terima kasih kepada yang menjawab. Baiklah, awak ada lihat beberapa petikan gurindam di sebelah ini? Ada. Okey, sekarang kita akan jalankan aktiviti teka-teki, iaitu cikgu nak awak teka gaya bahasa apa yang terkandung dalam setiap petikan gurindam tersebut. Okey, contohnya yang pertama cikgu bagi di sini adalah kurang fikir, kurang siasat, tentu dirimu kelak sesat. Siapa yang dapat kena pasti gaya bahasa apa yang terkandung dalam petikan gurindam tersebut? Ya, Siti. Apakah gaya bahasa tersebut? Repetisi. Ya, betul. Repetisi. Terima kasih. Iaitu berlakunya pengulangan kata kurang. Betul. Okey. Seterusnya, siapa nak kena pasti? Apakah gaya bahasa tersebut? Inversi. Betul. Iaitu gaya bahasa inversi. Pembalikan kata sepatutnya tentu dirimu sesat kelak, tetapi dibalikkan kata menjadi kelak sesat. Terima kasih Siti dan semua kerana menjawab. Okey, sekarang kita teruskan, iaitu perkataan tajam jika dilepas, ibarat beringin, racun dan upas. Apakah gaya bahasa tersebut? Simili. Betul, simili, iaitu penggunaan perkataan ya, ibarat. Terima kasih. Okey, seterusnya adalah dunia ini taman pergaulan, hendaklah pilih sahabat taulan. Apakah gaya bahasa tersebut? Apa-apa? Singkop, cikgu. Bukan singkop, tiada singkop pun berlaku di situ. Lah tu, cikgu. Bukan, hendaklah bukan singkop. Apa-apa, cari lagi. Dia berlaku di baris pertama. Dunia ini taman pergaulan. Metafora. Ya, betul, Lali. Iaitu taman pergaulan. Berlakunya gaya bahasa metafora, iaitu taman adalah bersifat konkret, manakala pergaulan. Betul, terima kasih. Okey, rangkap yang akhir sekali. Apakah dua gaya bahasa tersebut? Anafora. Betul, anafora, iaitu pengulangan perkataan jikalau dan segala. Okey, satu lagi, siapa yang dapat kena pasti? Apa dia? Singkop, cikgu. Betul, iaitu singkop. Perkataan kau, sepatutnya engkau disingkatkan menjadi kau. Baiklah, berdasarkan penerangan malu malas dan aktiviti kita sebentar tadi, nampaknya awak semua telah berfaham berkaitan dengan gaya bahasa. Jadi, sebagai penutup tirai pembincangan kita pada hari ini, cikgu nak ucapkan terima kasih dan tahniah kepada awak semua kerana dapat menjalani pembelajaran kita hari ini dengan baik dan lancar sekali.